Berdirinya saya di Dewan ini dengan menggenggam semangat perjuangan pembangunan negara dan juga sebagai jentera mobilisasi bersatu bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memajukan negara sebagai tanggungjawab ahli parlimen bagi P221 Limbang di kawasan saya. Dengan izin Allah, kukuhnya gah berdiri Barisan Nasional menyusuri masa dan suasana penuh halangan, tapi masih mampu berdiri walaupun ada cobaan anasir yang mendatang. Sesungguhnya negara kita berada dalam posisi pembangunan dan ekonomi yang kukuh dan telah setapak lagi maju ke hadapan apabila GTP diperkenalkan. Ianya sejajar dengan bajet 2013 yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada tempoh hari. Ini akan menjadikan negara kita lebih berdaya saing dan mampan serta mampu menyerlah di mata dunia sebagai negara yang sedang membangun rancak dengan strategi-strategi yang cukup berkesan bagi mencapai wawasan 2020 yang mana berintikan inovasi dan kreativiti. Bajet 2013 ini merupakan sebuah bajet yang sangat menggembirakan bagi rakyat Malaysia, amnya dan rakyat kami di Limbang khasnya. Ini kerana bajet kali ini menitik beratkan semua lapisan golongan masyarakat, tidak kira peringkat umur dari sekolah rendah, universiti hingga warga emas serta golongan-golongan yang memerlukan. Sebagai contoh, bagi bantuan persekolahan RM100, RM RM100 dan akan diberikan, banyak memberikan impak yang sangat besar untuk golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana bagi kawasan kami, terutamanya bagi kawasan penduduk di pedalaman. Ini serba sedikit dapat menggalakkan pengutamaan pendidikan serta menggalakkan pelajar untuk lebih berusaha dalam memajukan diri selari dengan pembangunan di kawasan kami. Dengan cara ini, kerajaan dapat memberikan peluang serta inisiatif kerajaan bagi membantu kemajuan pendidikan negara. Janji kerajaan adalah sebuah janji yang menjanjikan sesuatu yang nyata dan tidak menjanjikan sesuatu yang beralamai. Janji kerajaan adalah janji untuk rakyat dan kepada rakyat juga diberikan, serta untuk rakyat juga dilaksanakan bagi memakmurkan negara serta mensejahterakan rakyat itu sendiri. Dengan pelaksanaan dasar-dasar pembangunan negara sudah cukup membuktikan bahawa kerajaan telah melaksanakan tanggungjawab dan insya-Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk rakyat. Kita harus rasa bersyukur kerana pengumuman pemberian BRIM 2 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan dilaksanakan. Ini juga salah satu lagi berita gembira sehingga boleh menitiskan air mata kesyukuran kepada golongan yang berpendapatan rendah terutamanya. Kerana ianya sedikit sebanyak dapat menampal kekurangan walau tidak banyak tetapi memberikan secebis keriangan. Tidak lupa juga untuk golongan yang bujang juga akan mendapat peluang kerana pengorbanan mereka juga dihargai. Seperti yang kita maklum, pemberian BRIM 1 tempoh hari merupakan pemberian sangat bernilai. Bagi kami rakyat Limbang sendiri, ianya telah memberikan sejuta kegembiraan kepada mereka. Ramai rakyat yang bersyukur kerana melalui pemberian tersebut tadi dapatlah mereka membeli segala keperluan dapur mereka dan barang keperluan yang lain. Ada yang membelanjakan duit tersebut dengan membeli barang idaman mereka dan sebagainya. Dengan cara ini mereka senantiasa akan ingat bahawa dengan pemberian inilah mereka memenuhi keperluan harian mereka dan mampu menampung sedikit pembelanjaan harian. Bagi kawasan kami, BRIM tempoh hari amat memberikan kesan yang sangat baik kepada ekonomi setempat. Dianggarkan 4 juta lebih ringgit Malaysia telah berlegar di sekitar Pekan Limbang yang kecil dalam masa sebulan. Ianya telah menggembirakan para peniaga dan dapat meningkatkan juga pendapatan mereka. Dengan bajet yang memfokuskan pengurusan serta menitik beratkan pembangunan akan melonjakkan lagi suasana ekonomi pada tahun 2013. Dengan memberikan peluang dan ekonomi domestik juga mampu menarik minat pelabur asing kerana dengan tapak asas ekonomi yang kukuh dan teguh mampu meningkatkan kepercayaan pelabur luar untuk melabur di negara kita seperti mana yang dilaksanakan di Sarawak iaitu SCOP. Ini akan mampu meningkatkan taraf hidup rakyat supaya tidak bertitik noktah dan mampu meningkatkan kemampuan pendapatan dan sara hidup rakyat. Di samping menjanjikan peluang pekerjaan pada masa akan datang. Ini juga akan menggembirakan pelajar universiti dan pelajar-pelajar yang lain diberikan voucher buku 250 yang mana telah ditambah daripada 200 kepada 250 itu dalam pembantangan bajet 2013 tempoh hari. Dengan cadangan menyamaratakan harga barangan bagi Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak adalah satu cadangan yang sangat menyenangkan.
Ini kerana penduduk terutamanya di kawasan pedalaman dan kawasan Limbang sendiri akan mendapat faedah yang amat menggembirakan. Ini adalah juga kerana barang yang melonjak naik disebabkan antaranya faktor kedudukan kawasan kami Limbang yang tersepit di antara dua daerah negara jiran yang berpendapatan tinggi serta nilai mata wang tinggi sedikit sebanyak memberikan impak kepada rakyat Malaysia di Limbang itu sendiri. Walaupun Limbang ini adalah tempat kedudukannya sendiri adalah pertemuan empat penjuru iaitu Labuan, Sabah, Sarawak dan negara Brunei Darussalam. Pembangunan di kawasan Limbang juga telah dilaksanakan selari arus pembangunan negara tanpa ketinggalan dan janji untuk rakyat juga telah pun dikotakan. Kesukaran penduduk Limbang pergi menuju ke kawasan Temburong, negara Brunei menuju ke Lawas serta Sabah dipermudahkan tanpa perlu lagi menggunakan feri kecil. InsyaAllah untuk menyeberangi sungai yang begitu kecil dengan bermulanya sudah pembinaan jambatan Sungai Pandaruan atas persetujuan kedua-dua negara, walaupun sebelum ini telah pun digembar-gemburkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab bahawa kerajaan berbohong, tetapi sekarang ini cerucuknya sedang dipaku. Dengan memberikan keutamaan pembangunan luar bandar serta memangkinkan pertumbuhan produktiviti ekonomi kawasan bandar, penyaluran air bersih ke kawasan pedalaman sedang rancak dilaksanakan. Selain membina kemudahan jalan raya yang lebih selesa kepada rakyat pedalaman Limbang, sedang giat dilaksanakan. Dengan wujudnya hamparan jalan yang selesa akan dapat memudahkan pembangunan dilaksanakan serta bantuan disalurkan ke kawasan luar bandar. Selain menyambungkan sumber elektrik ke kawasan yang dahulunya gelap di malam hari, kini terang dan mampulah rumah-rumah memasang komputer di kawasan pedalaman. Pembangunan dan baik pulih dilaksanakan juga di rumah-rumah ibadah serta kawasan perkumpulan masyarakat sekitar Limbang bagi keselesaan penduduk yang menggunakan kemudahan yang disediakan dalam melaksanakan program-program kemasyarakatan dan ibadah. Selain daripada itu, kemudahan sukan dan rekreasi bagi penduduk kawasan Limbang juga bangun dengan lancar. Tidak lupa juga kepada golongan miskin dengan memperuntukkan pembinaan rumah-rumah bantuan dan baik pulih rumah juga giat dan rancak dilaksanakan di seluruh kawasan Limbang. Ini bagi menjaga kebajikan golongan ini daripada ketinggalan daripada tinggal di rumah yang kurang selesa disebabkan oleh kemiskinan hidup yang dihadapi. Siapa tahu di Limbang ada lumpur berbuah dengan izin Mat Spring walaupun jauh dari pergunungan. Limbang kini giat dalam melancarkan promosi produk pelancongannya bagi menarik minat pelancong luar untuk datang ke Limbang. Selain diwujudkan kawasan tinjauan monyet Belandanya yang kami panggil di sana Bangkatan bagi pelancong untuk pelancong luar, kawasan rekreasi seperti Bukit Hitam serta Bukit Mas mampu menjadi tumpuan. Selain daripada itu, produk promosi Limbang juga dengan aktiviti keramaian diadakan pada setiap tahun seperti pesta berbulangnya, pesta Limbangnya, pesta berdudunnya, Hari Bukit Masnya dan juga Uptown Maranya. Limbang juga kini bukan sahaja terkenal dengan kegagahan kerbaunya sahaja, tetapi kepakaran penduduk Limbang dalam ukiran parang yang unik dan cantik menjadi tumpuan pelancong sehingga akan boleh mencecah ribuan ringgit bagi sebilah parang. Tuan yang dipertua, pembangunan demi pembangunan telah dilaksanakan dan sedang rancak dibangunkan di negara kita. Tidak lupa juga pembangunan di kawasan Limbang turut serta selari dengan arus permodanan negara sebagai negara yang sedang membangun pada masa sekarang. Dasar-dasar serta program pembangunan telah menyerlah di mata dunia. Dengan mengikuti arus pembangunan negara ini, dengan rancaknya di Limbang, saya akan teruskan permohonan agar dilaksanakan juga dalam rolling plan ketiga bagi tahun 2013 hinggalah 2014 untuk kawasan Limbang tanpa ada titik noktah. Yang pertamanya, kita sedia maklum jalan raya merupakan nadi terpenting dalam penyaluran pembangunan negara. Ianya sejajar dengan keperluan bagi kawasan kami di Limbang untuk membaik pulih dan menaik taraf jalan-jalan raya yang terdapat di kawasan Limbang, terutamanya di jalan-jalan raya yang selalu saya sebutkan di sini, iaitu Meritam, Telahak, Buang Abai, Pangkalan Rejab dan Sungai Poyang, agar kita meminta supaya fasa ketiga diteruskan kerana pada masa ini fasa 1 sudah pun siap, fasa 2 hampir siap dan insya-Allah kita memohon supaya fasa 3 ini diteruskan di dalam rolling plan ketiga. Kita juga memerlukan pembangunan jalan bagi menghubungkan kawasan Bawang Obor, Okong, Medamit
dan mentawai ke kawasan bandar bagi memudahkan perhubungan untuk kawasan luar bandar ke bandar dalam fasa kedua. Pada masa ini, fasa pertama sedang pun dalam pelaksanaan dan insya-Allah akan siap dibina dalam awal tahun hadapan. Untuk makluman, kawasan Madamit dan Mentawai ini dapat menyambungkan jalan ini nanti kepada aset besar bagi Limbang, iaitu aset pelancongan dunia, iaitu kerana ini boleh menyambungkan ke kawasan Gunung Buddha. Salah satu lagi insya-Allah akan menjadi World Heritage. Seterusnya adalah dalam projek Jiwa Murni. Jalan raya yang dipohon agar dibina jalan raya yang boleh menyambungkan menyusuri rumah-rumah panjang di kawasan pedalaman yang mana melibatkan daripada kawasan-kawasan rumah Juing, rumah Rantau Kurat, ke rumah Steven di Liang Datu dan ke rumah Brian di Meruyu, ke rumah Sing di Karangan Mak. Kerana pada masa ini projek Jiwa Murni, Jalan Jiwa Murni ini fasa 1 telah pun siap dan kita memohon supaya diteruskan untuk fasa kedua ini. Selain daripada itu, saya juga memohon agar pembangunan fasa kedua dilaksanakan bagi jalan raya yang menghubungkan kawasan Ipai dan ke Pendam. Kawasan ini adalah kawasan yang bersempadanan dengan negara jiran pada masa ini. Dan ianya amat tipis, iaitu di antara Sungai Limbang dengan sempadan negara jiran hanyalah sejauh 500 meter. Dan di sebelah sempadan negara jiran sudah terbinanya suatu jalan yang begitu cantik. Dan kita mengharap supaya jalan Ipai Pendam ini akan dilaksanakan di sepanjang sempadan di sebelah kita, kerana ianya amat bermakna untuk kumpul penduduk-penduduk yang tinggal di sepanjang Sungai Limbang bersempadanan dengan jiran ini. Di samping itu juga dapatlah juga pada masa ini banyak penguatkuasaan dengan adanya jalan dapat membuat perondaan di sepanjang sempadan ini supaya mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Bagi menangani kepadatan penduduk dan mengurangkan kesesakan lalu lintas, jalan raya berkembar di pohon pelaksanaannya di sepanjang 2 km di kawasan Bandar Limbang. Ini adalah kerana untuk menampung kenderaan yang bertambah dan insya-Allah akan banyak lagi dengan siapnya jambatan di Sungai Pendoran itu nanti. Dinyatakan peningkatan kenderaan keluar masuk dalam kawasan Limbang berlipat ganda dari jumlah pada masa kini dan dengan adanya jalan tersebut akan melancarkan laluan melintasi Pekan Limbang. Kerana Pekan Limbang ini di belakangnya adalah sebuah jajaran bukit di mana kita tidak dapat hanya ada satu laluan daripada negara jiran untuk pergi ke utara menuju ke Sabah. Suka tak suka mesti melintasi jajaran itu, melintasi Pekan Limbang, dan tiada cara lain, mesti di mana pada masa ini apabila hari Rabu hinggalah hari Isnin, Limbang pada masa ini sudah mengenali dengan traffic jam, sehingga kan kadang-kadang mencicah sampai 2 km. Jadi kita memohon kepada pihak kerajaan sekurang-kurangnya 1 kilometer sebelum Pekan Limbang daripada Bandar Seri Begawan, arah Bandar Seri Begawan, dan 1 kilometer selepas Pekan Limbang menuju ke daerah Temburong, negara jiran. Kita meminta supaya kawasan ini, jalan-jalan yang ada, jalan persekutuan yang ada ini dilebarkan kepada dengan izin dual carriageway. Jadi dengan ini dapatlah juga menampung kesesakan di kawasan Bandar Limbang. Tuan Yang di-Pertua, seperti yang kita maklum juga, bekalan air bersih merupakan suatu nikmat yang tidak terhingga pada semua golongan masyarakat. Air merupakan budi terpenting bagi kehidupan seharian umat manusia. Di Limbang ini sendiri menjanjikan kawasan sebuah yang menjaga kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Dan itu penyaluran air bersih ke kawasan Long Bandar sudah dan sedang rancak dilaksanakan sepanjang tempoh 5 tahun ini. Bagi meneruskan perjuangan pembangunan bekalan air, satu lagi kawasan yang diperlukan iaitu bekalan air luar bandar dari Rumah Seri di Jalan Madamit yang menuju kepada Pekan Madamit dan juga SMK Madamit. Kita memohon pada masa ini fasa pertama sudah siap menuju ke Rumah Seri ini. Jadi kita memohon supaya pada tahun hadapan akan diteruskan daripada Rumah Seri ini menuju ke Pekan Madamit, iaitu dan juga SMK Madamit. Ini adalah kerana kesusahan dan kesukaran bagi para pelajar SMK Madamit. Sekiranya musim kemarau hanya dapat menggunakan air sungai untuk keperluan seharian. Keadaan ini
Keadaan ini mereka hanya mampu untuk bergantung menggunakan air hujan bagi aktiviti harian mereka berbanding di sekolah lain yang menggunakan sumber bekalan air bersih untuk keperluan seharian, termasuk untuk makan dan minum. Dengan cara alternatif lain, dengan cara alternatif lain bagi membantu masyarakat pedalaman mendapatkan sumber air bersih, kita juga memohon iaitu untuk tube well yang dilaksanakan oleh Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia supaya disediakan di rumah-rumah panjang dan juga dengan water harvesting untuk kampung-kampung dan rumah-rumah panjang di pedalaman yang tidak dapat dan belum dapat disambung dengan bekalan grid kerana ianya terlalu jauh di pedalaman. Pada masa ini saya juga ingin menyuarakan tentang sebuah projek ini telah pun dilaksanakan iaitu di Rumah Embul di Limbang. Dari hasil lawatan saya ingin bertanya juga kepada Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. Projek telah pun dibina, tangki-tangki airnya sudah ada dengan stand-standnya semua ada. Tetapi saya ingin bertanya kenapa hingga pada hari ini ianya belum commissioning lagi. Saya berharap supaya projek ini diteruskan dan juga ditambah lagi untuk rumah-rumah panjang yang lain seperti Rumah Nonong, Rumah Kelati dan sebagainya. Tuan Yang Dipertua, selain daripada sumber bekalan air bersih yang giat dan rancak dilaksanakan di kawasan Limbang, bekalan elektrik yang berhormat, selain daripada sumber bekalan air bersih yang giat dan rancak dilaksanakan di kawasan Loban, bekalan elektrik juga dijangkakan lebih dipergiat untuk dibekalkan ke kawasan pedalaman. Permohonan bagi pelaksanaan bekalan elektrik luar bandar untuk kawasan seperti dari Rumah Juing ke Rumah Lumpong Etakum, Rumah Jampung dan kawasan di seberang Kampung Kuala Awang. Memang pada masa ini memang sudah jauh menjalar ke luar bandar, tetapi ini adalah juga permohonan baru yang saya minta, ya. Dan kawasan yang saya sebut ini seperti Rumah Juing, Rumah Lumpong ini yang sebenarnya telah pun disurvey pada bulan April tahun ini, dan kita mengharap ianya dapat dilaksanakan hujung tahun ataupun dalam tahun hadapan. Dengan adanya bekalan elektrik ini kelak akan dapat memudahkan rakyat di kawasan ini melaksanakan tugasan harian mereka serta dapat meringankan beban mereka. Tuan Yang Dipertua, pendidikan pada masa ini merupakan suatu keperluan dan bukan kemahuan lagi. Ianya memainkan peranan yang sangat penting kepada perubahan taraf kehidupan sesebuah keluarga. Dengan memfokuskan kepada pendidikan akan sejajar dengan saranan kerajaan bagi menjadi lebih kreatif dan inovatif. Pelajar pada masa ini bakal kepada tongkat barisan pimpinan negara pada masa akan datang. Dengan melahirkan modal insan yang cemerlang serta berkemahiran akan menjadikan negara kita menjadi sebuah negara yang digeruni dan disegani di persada antarabangsa dengan membekalkan semangat kreatif dan inovatif di dalam jiwa mereka. Sebagai salah satu langkah menggalakkan pembangunan pendidikan, saya memohon agar pembinaan bagi dua buah blok bangunan SMK Limbang yang baru dibangunkan. Ini adalah untuk menggantikan bangunan yang lama, yang mana pada masa ini ianya dua blok ini adalah asrama kayu asrama kayu kini telah pun dijadikan menjadi bilik darjah, iaitu untuk memastikan mereka ada pembelajaran adalah satu sesi di sebelah pagi saja. Jadi kita mohon kepada kerajaan supaya blok-blok ini diubah, dibina blok baru untuk menggunakan asrama-asrama yang telah pun diubah menjadi bilik darjah ini. Pada masa ini SMK Limbang terpaksa menampung lebih daripada 1,300 murid. Pertambahan penduduk Limbang memberikan impak kepada kepadatan pelajar di sekolah di bandar maupun di luar bandar. Dijangkakan pada tahun 2015 dengan jumlah sekolah rendah dan menengah pada masa ini kini tidak dapat menampung jumlah pelajar yang kian bertambah. Dengan itu kita memohon sebuah lagi sekolah menengah baru yang dinamakan SMK Bukit Mas supaya dibina di Limbang. Begitu juga dengan sebuah sekolah rendah yang baru. Ini adalah untuk digunakan untuk menampung lonjakan penuntut yang dijangka melonjak pada tahun 2015 yang akan datang. Keselesaan pembelajaran serta kemudahan pembelajaran amat penting bagi proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah.
di antara guru dan murid apa yang berlaku di Sekolah Kebangsaan Limbang pada masa ini. Setelah pun dilaksanakan tetapi mempunyai masalah, iaitu SK Limbang, dikenali dengan SK Limbang. Pada masa ini pembinaannya 70% siap dan dalam keadaan tenang. Tiada apa-apa aktiviti di tapak pembinaan sejak lawatan oleh Timbalan Menteri Pendidikan pada 3 bulan lepas. Jadi kita minta kepada kerajaan supaya memastikan sesuatu dibuat supaya menyiapkan sekolah SK Limbang ini. Sedangkan sekolah yang lambat pembinaannya daripada itu telah pun siap, seperti SK Sungai Poyan, semuanya sudah siap sekarang. Jadi pada masa ini latar belakangnya SK Limbang ini anak muridnya menumpang di bangunan-bangunan lama SMK Limbang, dan keadaannya pada masa ini begitu daif dan bahaya. Jadi saya juga menyuruh kepada kerajaan supaya memastikan sekolah tempat mereka menumpang ini juga dapat dibaiki untuk memastikan keselamatan mereka, di samping berbuat sesuatu untuk menyiapkan SK Limbang ini yang baru. Bagi kawasan pedalaman pulut, iaitu SK Long Napir yang terletak jauh di pergunungan, yang mana terpaksa menggunakan perahu dan jalan melalui gunung untuk sampai ke sana. Di sana pada masa ini anak murid adalah kebanyakannya daripada kaum Kelabit dan juga kaum Penat. Jadi yang menjadi krusial pada masa ini ialah asrama dia, iaitu khusus untuk murid-murid prasekolah. Sebab keadaan mereka begitu jauh, kalau berjalan kaki 1 hari ke 2 hari daripada perkampungan mereka untuk menuju ke SK Long Napir. Jadi anak-anak prasekolah ini pada dasarnya tidak dibenarkan duduk asrama, sebab keadaan mereka terlalu jauh. Mereka duduk juga bersesak-sesak di asrama dengan abang kakak mereka. Jadi kita minta kepada kerajaan supaya membesarkan lagi asrama ini ataupun mengubah dasar ini khusus untuk kawasan-kawasan luar bandar begini. Kita tidak dapat mengikut dasar kita yang sedia ada, khusus supaya membenarkan budak-budak prasekolah ini juga untuk dibenarkan duduk di asrama-asrama. Jadi sekali lagi saya minta supaya kerajaan melihat hal ini, iaitu untuk membina ataupun membesarkan asrama yang sedia ada. Satu lagi ialah tentang SK Tanjung yang hendak dipindahkan akibat hakisan sungai Limbang pada masa ini, sangat memerlukan tindakan segera sebelum tebingnya jatuh ke Sungai Limbang. Kita khawatir takutlah perkara ini nanti diisukan pula. Saya tahu kerajaan sedang bertindak, iaitu untuk menyediakan sementara pembinaan SK Tanjung yang baru pada masa ini, iaitu untuk membina kabin sementara. Jadi kita berharaplah supaya perkara ini dapat disegerakan. Tuan Yang Dipertua, setiap masyarakat inginkan senantiasa sihat dan cerdas. Kerajaan juga telah dan sedang berusaha menjaga kebajikan rakyat Malaysia dengan menyediakan kemudahan-kemudahan dan perkhidmatan kesihatan dengan percuma. Terima kasih saya ucapkan kepada kerajaan dan khusus kepada Kementerian Kesihatan kerana telah pun menempatkan 2 orang pakar di Hospital Limbang. Satu pakar gynae dan satu ialah bahagian pediatrik. Jadi saya ingin nak menyuarakan di sini, iaitu tentang pakar gynae. Saya dapati laporan yang saya terima, mereka ini walaupun mereka adalah ekspatriat, tetapi mereka telah pun berkhidmat dengan begitu baik dan telah pun banyak menyenangkan penduduk Limbang. Kes-kes gynae dan pediatrik tak payah dihantar ke Miri. Jadi saya minta pada masa ini, saat ini, pakar gynae ekspatriat di Limbang pada hari ini bercuti sebab belum disambung lagi. Dia telah pun memohon dalam bulan Jun pada hari ini, dan sehingga sekarang ini pada hari ini, iaitu tamat tempoh kontrak beliau pada 6 Oktober, dan sekarang ini pada masa ini saat ini di Limbang tak ada pakar gynae. Jadi kalau ada apa-apa kes gynae pada masa kena hantar balik cerita lama, hantar Miri lagi. Kalau ibu yang sakit ni dihantar ke Miri atau ada masalah ni, tinggallah keluarga lagi di Limbang, banyak lagi cerita lama. Jadi kita minta, saya difahamkan proses untuk menyambung kontrak beliau telah dilaksanakan. Saya minta dipercepatkan supaya beliau cepat-cepat balik kerja, tak payah ambil cuti panjang, supaya tidak ada keputusan di Limbang. Dan juga saya telah pun berbincang dengan pakar pediatrik sini dan juga pengarah Hospital Limbang. Pada masa ini di Limbang kita memerlukan sebuah ICU yang yang dia panggil neonatal ICU
untuk di Limbang, ya. Dan daripada itu juga kita di Hospital Limbang memerlukan, ya, mesin CT scan, kerana pada masa ini, ya, kerajaan rakyat pesakit-pesakit yang memerlukan servis ini, khidmat ini, terpaksa membayar beratus-ratus ringgit untuk pergi kepada private, klinik private, ataupun dihantar ke MIF. Jadi kita minta, saya dipahamkan perkara ini tak pun diluluskan, tetapi mungkin ada masalah di mana nak menempatkannya di Limbang, bangunan tak cukup. Jadi saya minta kementerian supaya melihat perkara ini, supaya mesin ini jangan disebabkan tak ada tempat nak menempatkannya, kelulusan yang awal ini ditarik balik. Saya minta supaya CT scan ini dihantar semula ke Limbang, dan di samping itu kita minta kepada kerajaan supaya menyediakan sebuah blok pakar di mana untuk menempatkan mesin CT scan ini, dan juga untuk menempatkan sebuah lagi bilik pembedahan sebagaimana yang telah pun dalam perbincangan saya dengan dua orang pakar tersebut dan juga pengarah Hospital Limbang. Bagi kemudahan Tuan Yang di-Pertua, kerajaan senantiasa menjaga kebajikan rakyat. Itulah sebabnya slogan kerajaan dilaungkan rakyat didahulukan, pencapaian utama. 4 minit lagi bermakna. 4 minit lagi. Berapa minit saja? 4. Okey, boleh habis. Dah 2 muka lagi. Ini sejajar dengan misi dan visi kerajaan agar rakyat hidup dengan tenang dan aman. Di kawasan Limbang pada hari ini kita memerlukan sebuah pusat dalam komuniti untuk OKU. PDK pada masa ini, iaitu pusat dalam komuniti, yang sekarang ini hanyalah sebuah rumah kecil, rumah teres single story yang disewa. Kawasan tak ada kawasan nak beriadah dan sebagainya. Dengan itu saya memohon, minta kepada kerajaan supaya melihat perkara ini, iaitu untuk memberikan sejumlah peruntukan. Kalau boleh, kalau tak boleh sewa, kita beli saja sebuah rumah yang sudah saya dikenal pasti oleh Jabatan Kebajikan Limbang. Pada masa ini mereka merancang untuk menyewa rumah tersebut, untuk berpindah daripada rumah kecil ini untuk menyewa detached house yang sedang direnovasi ini untuk disewa lagi. Jadi saya mencadangkan kepada kerajaan, apalah kiranya kalau dibeli saja rumah tersebut yang sedang direnovate ini untuk sesuai menjadi sebuah rumah PDK, supaya dibeli sebab kawasan itu bagus, ada kawasan untuk beriadah dan sebagainya untuk anak-anak kita yang dihantar kepada pusat ini. Jadi saya minta kepada kerajaan, saya telah difahamkan kos kalaulah kerajaan untuk membeli kawasan tersebut, rumah ini untuk dijadikan PDK yang tetap, ya, di Limbang, hanyalah bernilai RM700,000 Malaysia sahaja. Tuan Yang Pertua, pelancongan merupakan satu aset terpenting dalam sebuah kawasan atau tempat. Ini kerana kawasan pelancong dapat menarik minat pelancong domestik atau luar untuk datang berkunjung dan bercuti ke negara kita. Ianya merupakan satu kelebihan bagi sesebuah kawasan jika mempunyai pusat-pusat tarikan pelancong untuk melawat ke sana. Dan ini saya meminta kepada kerajaan, khususnya kepada supaya untuk membina sebuah waterfront untuk dibangunkan di sebuah kampung asli, iaitu kampung air di seberang Pekan Limbang tersebut. Bangunan ini berkonsepkan pelancongan dan pembinaan titian, dan juga untuk memberi wajah baru sebagai tarikan pelancong di kawasan Limbang itu sendiri. Projek ini dijangkakan dibina projek ini panjang titian serta kemudahan-kemudahan lain, ya, untuk membina waterfront di sepanjang kampung air ini, yang panjangnya 1.4 km sahaja. Tuan Yang di-Pertua, pada masa ini walaupun pembangunan ini rancak dibangunkan di Limbang, tetapi ada juga perkara-perkara negatif ini tidak ketinggalan juga, sedang membangun dengan pesan. Saya berdiri di sini yang di-Pertua adalah untuk menyuarakan hasrat, aduan rakyat, SMS, jumpa sendiri, telefon dan sebagainya. Mereka mengadu kepada saya bahawa di Limbang ini makin banyak judi cyber bertumbuh macam cendawan. Pihak berkuasa telah mengambil perkara ini dengan ringan. Malahan mereka telah pun melaksanakan serbuan-serbuan serta rampasan-rampasan pusat judi cyber ini. Namun ianya tetap juga tumbuh. Jadi saya minta kepada kerajaan, Kementerian Dalam Negeri membantu
agensi-agensi penguasaan di Limbang untuk menghapuskan pusat-pusat judi cyber ini, kerana aduannya begitu kerap. Kalau biasa orang cakap mulut yang muntah, kalau saya, telinga saya yang muntah. Tak boleh, tak serik-serik lagi dah. Memang betul, saya rasa perkara ini amat serius. Kita kena lihat perkara ini kerana impaknya kepada masyarakat begitu besar. Banyak ibu bapa mengadu kepada saya, anak-anak mereka pergi pusat-pusat judi cyber dan sebagainya. Kadang-kadang setengahnya itu ada mengadu kepada saya. Anak-anak mengadu kepada saya. Anak-anak umur 17 tahun, 20 tahun. Baby, bapak saya larang saya masuk judi cyber. Kenapa? Sebab dia kata banyak. Ayah dia orang penguasa. Satu bapak dia cerita dengan anak dia sampaikan dengan saya. Jadi ini artinya barang ini memang betul. Jadi kita minta lah kepada kerajaan, bantulah agensi-agensi penguasaan di Limbang. Mungkin tak cukup orang, tak cukup apa-apa perkara. Jadi kita bantulah mereka di Limbang untuk menjalankan penguasaan ini dengan keras sikit, supaya judi cyber ini tidak bertumbuh seperti cendawan selepas hujan. Jadi itu permintaan kami rakyat Limbang. Tuan Yang di-Pertua, menghancurkan negara boleh dalam satu saat, tetapi untuk membangunkan kembali negara yang musnah, mana mungkin dalam satu saat. Seperti yang kita maklum, krisis ekonomi dunia pada tahun 1997, 1998 telah memberikan kesan yang sangat buruk kepada seluruh dunia, terutamanya di kawasan Asia Tenggara, yang mana banyak negara telah kecundang dalam percaturan ekonomi yang telah dirancang oleh pemain mata wang. Mana mungkin orang yang pernah menyimbah minyak tanah ke dalam rumah lawan dengan memegang mancis tiada niat untuk membakar, dan bila pernah sekali gagal, mana mungkin tidak mahu mencoba untuk membakar lagi, walau berpura-pura tidak bersalah dan menunjuk baik kepada orang di dalam rumah. Apatah lagi jika menjadi teman dengan mereka, pasti akan dilihat sebagai seguru. Dengan ini Yang di-Pertua, saya mohon mencaram.